Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aku nak buat ulasan perlawanan di antara pasukan Terengganu menentang Melaka United. Yang mana pada perlawanan ni Terengganu seri dengan Melaka United, satu sama hasil jaringan daripada Jordan Mitah dan juga Alex Goncalves melalui sepakan penalti di awal permainan. Okey, sebelum masuk ulasan, pada perlawanan ni Terengganu melakukan rotation player yang agak banyak, rombakan yang agak banyak di bahagian tengah mereka, iaitu mereka memasukkan Azam Azmi, mereka memasukkan Ni Akif, mereka memasukkan Hakimi Abdullah sebagai first 11. Kemungkinan Nafuzi Zain berfikiran bahawa rotation player ni perlu untuk memastikan pasukan dia ataupun pemain-pemain dia mempunyai fitness yang cukup dan stamina yang cukup untuk setiap perlawanan. Sebab apa? Sebab liga jadual yang padaan. Jadi tak boleh nak salahkan coach juga sebab lakukan rotation player. Tetapi apa yang aku nampak, rotation player yang dilakukan oleh Nafuzi Zain ni sedikit sebanyak mengganggu corak permainan Terengganu apabila mereka tidak bermain seperti selalu. Apapun untuk game ni, tahniah juga untuk Melaka United apabila mereka gagal untuk menang game ni, tetapi mereka berjaya seri. Ini membolehkan mereka satu-satunya pasukan dalam Liga Super tahun 2021 adalah pasukan yang tak ada menang, tak ada kalah. Semuanya seri dengan 4 seri, 4 mata. Okey, tahniah untuk pasukan Melaka. Jadi kita masuk kepada ulasan perlawanan pada perlawanan semalam. Okey, yang pertama aku nak cerita tentang kekuatan dan juga kelebihan Terengganu. Okey, aku nak bagi pujian dekat coach Nafuzi Zain, yang mana untuk first half memang kita nampak Melaka United berjaya kontrol game gila-gila pada perlawanan semalam, yang mana kita tak boleh nak tengok Terengganu lakukan attack langsung, tak boleh lakukan serangan langsung ke arah pasukan Melaka pada first half. Bukan tak boleh nak lakukan, ada peluang tu, tetapi tak banyak. Sebaliknya perlawanan dikonquer ataupun dikawal oleh pasukan Melaka United. Jadi pada mulanya second half, Nafuzi Zain berani membuat tindakan awal apabila mengeluarkan Hakimi Abdullah dan sebagainya dengan membawa masuk player-player seperti Faiz Nasir, Azalinullah, yang mana untuk mengembalikan position ataupun formasi asal Terengganu. Tetapi sayang, dalam 10 minit perlawanan tiba-tiba Azali terpaksa dikeluarkan disebabkan kecederaan, yang mana ini juga mengganggu perancangan yang telah diterapkan oleh Nafuzi Zain. Itu sebablah aku rasa untuk Terengganu nak menang semalam tak boleh, sebab ada beberapa kecederaan yang menimpa pasukan dan beberapa perancangan yang dilakukan oleh Nafuzi Zain terbantut disebabkan kecederaan tersebut. Tetapi apapun, good job sebab bila mana first half tak boleh nak survive, coach Nafuzi Zain nampak dah yang pasukan tak boleh nak survive seperti mana sebelum ni. Dia lakukan pertukaran dengan cepat di second half untuk memastikan pasukan mampu untuk fight dengan pasukan Melaka dengan cepat di second half. Itu yang pertama, apa yang aku suka tentang Terengganu. Yang kedua, aku suka Terengganu, apa yang aku suka tentang Terengganu tak payah cakap memang Marcel lah. Marcel memang player yang work rate dah tinggi pada perlawanan semalam. Boleh kita katakan Terengganu perlu berterima kasih kepada Marcel, yang mana dia bermain dengan sangat-sangat cemerlang, bermain sebagai defensive midfielder. Bahkan dia juga yang menggerakkan perlawanan semalam untuk assist kepada Jordan Mitah pada perlawanan semalam. Itu yang kita boleh bagi pujian. Bagi aku man of the match semalam adalah Dilci Marcel lah, sebab dia bermain dengan sangat-sangat baik. Okey, yang ketiga, apa yang aku suka tentang Terengganu adalah defend mereka dengan keeper Rahadi Azli, yang mana pada perlawanan semalam kita boleh lihat Melaka memang mengawal perlawanan dan menjana beberapa serangan ke arah pasukan Terengganu pada first half. Tetapi disebabkan kecekalan dan juga kekentalan defend pasukan Terengganu, mereka berjaya mematahkan serangan tersebut dengan mudah pada perlawanan semalam. Tetapi apa yang kurangnya, saya aku cerita. Tetapi memang Rahadi Azli dan juga barisan pertahanan yang diketuai oleh Carlos Di Muga dan juga Syarul Nizam serta ada Arif Fazilah di bahagian kiri memang sangat-sangat mantap di bahagian defense. Mereka berjaya membuat kerja dengan baik, kecuali kesilapan yang handball dalam kotak penalti itu sahaja di first half. Jadi penalti itu awal sangat. Kemungkinan besar benda itu juga merencatkan ataupun memberi kejutan kepada para pemain Terengganu. Okey, untuk pujian lagi harus diberi adalah bagaimana Faiz Nasir masuk pada perlawanan tersebut dengan bermain dengan sangat-sangat baik. Secara keseluruhannya untuk permainan tersebut, Faiz Nasir juga bermain dengan sangat baik pada perlawanan semalam apabila dimasukkan second half dengan menggantikan Hakimi Abdullah.
Jadi itu untuk kekuatan dan juga kelebihan apa yang aku suka tentang Terengganu. Kita pergi bincang pasal kelemahan ataupun apa yang sebenarnya berlaku kepada pasukan Terengganu pada perlawanan semalam. Yang pertama adalah satu, rotation ataupun rombakan player yang dilakukan oleh Nafuzizin adalah dengan memasukkan player yang tak ready ataupun tak fit dengan corak permainan Nafuzizin lagi. Yang mana para player ni kemungkinan besar seperti Ni Akif, Hakimi Abdullah sesuai dimasukkan dengan gelaran super sub. Sebab apa? Sebab untuk bermain sebagai first 11 mereka masih lagi memerlukan masa untuk menyesuaikan diri dengan keadaan sebenar, bagaimana corak ataupun mental pemain di awal permainan. Sebab apa? Sebab kita tahu di awal permainan memang pressure gila dan sebagainya kan. Tak macam kita masuk sebagai super sub. Kalau kita masuk sebagai sub, game dah mula tenang, mula regang dan sebagainya. Tetapi waktu game awal-awal, minit yang pertama memang perlawanan memang sangat-sangat high intensity. Kedua-dua pasukan ada mindset nak menang. Jadi mereka perlukan lebih masa lagi untuk sesuaikan dengan tactical coach Nafuzizin ni. Itu yang pertama. Jadi rotation player yang perlu dilakukan oleh Nafuzizin selepas ini kemungkinan besar dia boleh ubah satu ataupun dua player sahaja yang penting dalam pasukan demi memastikan pemain tu fit. Sebab liga kan padaan. Jadi tak boleh juga dia nak staykan pemain yang sama sepanjang game kan. Itu yang pertama kelemahan Terengganu, iaitu rotation player ataupun player yang dimasukkan agak tak berapa ready untuk bermain sebagai first 11. Yang kedua adalah Makan Konate, yang mana pada perlawanan semalam kita boleh lihat Makan Konate memang di-marking, man to man marking oleh Faris Shah di bahagian zon 14, yang mana Makan Konate ni tak boleh nak buat apa-apa sebab dia sering sekali dijaga dan di-marking oleh Faris Shah sepanjang perlawanan. Dan kemungkinan besar juga Makan Konate juga level fitness dia ataupun stamina dia agak penat. Yang mana kita boleh lihat walaupun Faris Shah marking dia, man to man marking, Makan Konate tak berusaha untuk lari ataupun keluar daripada zona marking tu kan. Itu sebab Makan Konate kita nampak pada perlawanan semalam seakan-akan tak efektif ataupun tak berkesan di bahagian serangan Terengganu. Yang ketiga, aku rasa daripada segi fitness juga memberikan kekurangan ataupun keletihan kepada pasukan Terengganu. Yang mana Faisal Halim, bagi aku 10 minit yang pertama kita dah boleh nampak yang sebenarnya Faisal Halim telah mengalami keletihan. Sepatutnya Faisal Halim tu waktu first half ataupun permulaan second half perlu dah ditukar lebih awal sebab dia dah main dengan gila-gila dah beberapa game sebelum ni dengan larian terdarasan. Tetapi pada perlawanan semalam dia tak mampu untuk buat semua tu. Sebab apa? Sebab fitness dia kuasa level fitness dia dah berkurang. Stamina dia dah berkurang. Dia perlukan rehat, dia perlukan rest. Sepatutnya awal lagi Faisal Halim tu dikeluarkan pada perlawanan semalam. Jadi itu secara overall apa yang aku nampak. Dan untuk penyerang Terengganu, Jordan Mittah, apa yang aku suka daripada dia, Jordan Mittah ni adalah mengenai satu finishing Jordan Mittah ni lawa, serius lawa. Yang kedua, apa yang aku suka tentang Jordan Mittah ni, bagaimana Desi Marcel pas kat dia tu, dia berjaya, dia mempunyai body language ataupun lenggok badan yang sangat-sangat cemerlang untuk mengelirukan dan membuli pemain pertahanan Melaka. Yang mana dia body language Jordan Mittah ni memang sangat lawa. Dia boleh macam godek-godek macam tu kan. Ui, cantik dia godek badan macam tu. Dia score memang sangat-sangat tenang dan relax. Jadi aku rasa kesukaran juga David Da Silva ataupun Jordan Mittah. Kalau hampa pilih siapa? Jordan Mittah ke David Da Silva kan? Jadi susah coach nak pilih kan nanti. Okey, untuk pasukan Melaka United, apa yang aku boleh bagi adalah mereka bermain dengan sangat-sangat cemerlang untuk first half. Iaitu mereka main dengan ball position, mereka main dengan push tim Terengganu, yang mana tim Terengganu pada first half agak kurang nak main dengan high intensity kan. Jadi ball control semua lawa, mereka main semua lawa untuk first half Melaka. Dan second half juga mereka main dengan Melaka cukup-cukup lawa daripada segi shot passing, daripada segi dribble, daripada segi cari target man, daripada segi counter attack memang sangat-sangat lawa. Tetapi sayang mereka gagal untuk menterjemahkan semua percubaan mereka ke dalam gawang pasukan Terengganu disebabkan kekentalan dan juga kehebatan barisan pertahanan dan juga goalkeeper Terengganu. Itu antara kelemahan pasukan Melaka. Yang kedua, kelemahan pasukan Melaka adalah daripada segi decision making, yang mana pada perlawanan semalam kita boleh lihat beberapa percubaan pasukan Melaka gagal dimanfaatkan sepenuhnya di bahagian serangan. Apabila bahagian serangan lambat untuk membuat keputusan sama ada untuk shoot bola tu ataupun untuk passing dan sebagainya. Jadi decision making ataupun membuat keputusan dalam permainan bola sepak ni adalah penting. Sebelumnya dapat bola tu, sebelum bola sampai kat kaki,
player sepatutnya dah buat keputusan sama ada dia perlu buat apa dengan bola tersebut. Jadi itu antara kelemahan pasukan Melaka. Yang ketiga, daripada segi quality finishing lah. Pada perlawanan semalam kita boleh lihat peluang depan palang gol. Wan Zaharul Nizam boleh shoot bola tu melalui volley dan sebagainya. Jadi daripada segi quality finishing, ball control dan sebagainya masih lagi perlu diperbaiki. Secara rumusannya pada perlawanan semalam memang kedua-dua tim beraksi dengan cemerlang, yang mana kedua-dua tim sekarang pegang title tak pernah kalah. Tetapi yang lebih lawaknya, Melaka berjaya pegang title tak pernah kalah dan tak pernah menang untuk Liga Super 2021 ni. Jadi Terengganu masih lagi gagal untuk pintas JDT yang berada di tangga yang pertama. Itu sahaja ulasan aku. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.